Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik dan juga hidayah daripadanya dapat kita diberi peluang untuk meneruskan lagi pengajian kita pada musim PKPP ini. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada umat Islam dan seluruh umat sekaliannya wabak dan juga ujian yang kita sedang hadapi. Kita pada sebelum ini berhenti pada muka yang ke-27 pada kata muallif wa tuqbalu syahadatu murdi'atin. Muka surat 27 terjemahan bahasa Indonesia kitab Fathul Mu'in ni, bab nikah. Kitab pada menyatakan bab nikah ni daripada kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa tuqbalu syahadatu murdi'atin ma'a ghairiha lam tatlub ujratar radha'i wa in dhakarat fi'laha ka ashhadu anni arda'tuha. Dan beserta 3 orang wanita lain atau 1 lelaki 1 wanita adalah bisa diterima persaksian murdi'ah. Murdi'ah ni makna ibu susu, ibu yang menyusu, ibu susu. Persaksian murdi'ah yang tidak pernah minta gaji susuannya, tak minta upah susu, sekalipun menyebutkan perbuatannya. Misalnya, saya menyaksikan bahawa saya menyusuinya. Sekarang ni bab nikah ni dia sekarang menyatakan tentang perempuan-perempuan yang diharamkan nikah. Perempuan-perempuan yang diharamkan nikah, al-muharramatu, perempuan-perempuan yang diharamkan nikah. Sebab nak mencukupkan syarat rukun nikah yang kita kata lelaki dan perempuan. Tak, nikah tu antara lelaki dan perempuan. Jadi perempuan mana yang dibolehkan nikah, dibenarkan nikah? Maka ada yang diharamkan nikah dengan sebab nasab, ada pertalian nasab. Ada juga yang diharamkan dengan sebab radha', dengan sebab susuan. Ada dengan sebab persemendaan, iaitu kita kata mertua, persemendaan. Jadi sekarang ni masuk pada sebelum ni pun membicarakan tentang perempuan yang diharamkan dengan sebab susuan. Jika berlaku pertelingkahan dalam nak menentukan adakah perempuan ini adik-beradik susu dengan lelaki ataupun tidak. Nampak? Jadi ini perbincangan, dia kata macam mana, adakah boleh diterima. Jadi bab radha'ah, bab berkaitan perempuan secara khusus, terutamanya bab nyusuan ini, syarat membenarkan saksi perempuan belaka pun boleh. Perempuan belaka pun boleh. Makna 4 orang perempuan. Sebab 2 orang perempuan sama dengan seorang lelaki. Jadi kena 4 orang perempuan, ataupun 1 lelaki 2 perempuan. Boleh belaka. Maka sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan hal ehwal perempuan. Adapun bab-bab lain, bab jenayah selain zina, bab-bab muamalat dan bab-bab yang berkaitan dengan urusan lain, maka tidak mesti 2 orang rajulaini ataupun rajulun wa imra'atan, seorang lelaki atau 2 orang perempuan. Jadi dalam bab masalah perempuan ini dibenarkan perempuan belaka, tak ada masalah. Kata dia wa tuqbalu syahadatu
murdi'atin ma'a ghairiha, diterima penyaksian murdi'ah, ibu susu, ma'a ghairiha, bersama orang lain. Dia seorang tak boleh lah, sebab tak cukup kota syarat saksi dia ada. Jadi ibu susu boleh jadi saksi dengan orang lain. Dan orang lain tu macam siapa? Sama ada dengan 3 orang perempuan lain, ataupun dengan seorang lelaki dengan seorang puang lagi. Sebab ibu susu puang, dia kena ada seorang puang lah. Nampak tak? Lepas tu seorang lelaki, boleh berlaku. Jadi di sini, kalau tengok terjemahan dia buat tu, dia buat ikut syarah dah. Dia tak terjemah betul dengan matang tu. Dia buat ikut mafhum dia dah. Terjemah yang Indonesia buat ni. Maknanya samalah. Itu mafhum daripada kalam musannif tu. Jadi ada syarat pula, perempuan ini katanya lam tatlub ujratar radha'i, perempuan yang tidak menerima upah susu. Maknanya dia menyusu tu atas kerelaan dia. Jadi penyaksian dia boleh terima. Dah kalau dia minta upah susu, orang minta upah susu ni, kalau dia mengaku bahawa saya menyusu dia dengan, dan orang tu bayar upah saya, hak ni tak boleh masuk jadi saksi. Sebab apa? Sebab ada tohmahan. Ada tohmahan. Makna menyusu dia tu dengan upah. Jadi takut ada dia panggil apa? Conflict of interest ke apa? Nampak? Ada masuk unsur-unsur lain, ada kepentingan. Maka kena nak elokkan tohmahan ini. Perempuan tadi kalau dia menyusu dengan minta upah, dia tak boleh. Sebab apa? Boleh jadilah. Nampak tak? Dia tak mungkin nikah dengan orang lelaki tu ke mana? Tak? Dia tak mungkin nikah dengan orang lelaki tu. Jadi takut ada tohmahan tersebut, maka tidak diterima. Sebab tu disyaratkan perempuan yang boleh diterima penyaksian ni lam tatlub ujratar radha'i, yang tidak meminta upah susuan. Wa in dzakarat fi'laha, walaupun dia menyebut dia menyebut perbuatan susuannya. Walaupun dia menyebut perbuatan susuannya, maknanya kalau dalam tu dia sebut dia menyusu pun tak ada masalah. Tak sebut pun tak apa, sebut pun tak apa. Maknanya ghayah ni walaupun dia menyebut perbuatan menyusu. Contoh, ka ashhadu anni arda'tuha, aku naik saksi bahawa aku menyusukan dia. Aku naik saksi bahawa aku menyusukannya. Jadi perempuan ni kalau dia bersaksi, maka penyaksian dia boleh terima dengan ada saksi-saksi lain. Bila gitu maknanya, bila sabit bahawa perempuan tadi ialah anak susu, maka tak boleh menikah. Tak boleh menikah. Kemudian kata pengarang, wa syurita syahadatur radha'i, dzikru waqtir radha' wa adadihi wa tafarruqil marrati wa wusulil labani ila jawfihi fi kulli rad'atin. Syarat persaksian radha' iaitu menyebutkan waktu penyusuan, bilangan penyusuan, berpisah-pisahnya berapa kali, berapa kali tegukan, dan sampainya air susu ke dalam jauf pada setiap tegukan. Jadi sekarang ni dia sebut pula pada masalah penyaksian radha'. Dia berlaku ni bila besar lah. Anak perempuan tu bila besar, bila nak menikah. Bila nak menikah. Jadi syarak kita ambil perhatian betul berkaitan dengan bab syahadah dengan iqrar ni. Bahkan bab syahadah dengan iqrar ni di antara bab yang mana masalah tak akan selesai. Katakan selesai maknanya tak ada penyelesaian. Masalah sentiasa ada masalah baru. Sebab masalah ini masuk pada semua masalah lain. Masalah muamalah apa-apa ke, bab syahadah dengan bab iqrar ni, penyaksian. Dan satu lagi bab yamin, bab sumpah. Ini bab syahadah dengan yamin ni dia masuk kepada semua bab-bab fiqh lain.
Ia bersumpah, bab sumpah, bab penyaksian. Kalau ada kes-kes baru, memang akan melibatkan persaksian juga. Nampak tak? Jadi kes ni tak akan selesai sampai hari kiamat, tak akan selesai. Ada semua kes. Jadi kadang-kadang kes tu ada beza. Ada yang kadang-kadang tak ada secara spesifik dalam kitab, tapi ada yang serupa. Sebab itu ulama kata bab syahadah ni bab yang tak akan habis. Dari segi masalah baru tu sentiasa akan ada. Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan bahawa penyusuan itu sah? Bila penyusuan sah, anak itu dikira anak susu. Kata pengarang wa syurita syahadatul radha'i, ataupun tak boleh kata wa syurita sini. Ditulis wa syurita tak? Dengan baca dengan isim. Wa syartu syahadatir ridha ar-radha'i dzikru. Jadi syartu, jangan baca syurita tu. Wa syartu syahadatir radha'i dzikru. Dzikru jadi khabar dia. Jadi syartu tu jadi mubtada. Dia baca syurita. Syurita tu naib fa'il tak ada benda, zikru tak boleh faham lagi tu. Dia kena jumlah ismiyah tu. Wa syartu syahadatir radha'i, bermula syarat penyaksian bagi susuan ialah zikru waqtir radha', menyebut waktu susuan. Mu kata mu susu budak ni tak, mu susu puang ni tak, ni menantu pula kan, anak dara. Mu nyusu ngating ni, bila mu menyusu dia? Nak tanya tak? Bila? Tahu bila menyusu dia? Kena tahu zikru waqtir radha', waktu penyusuan. Dia susu pada tahun 2000 contohnya. Tahun 2000 atau tahun 1990. Jadi kena cek lah 1990 dekat mana pula. Semua itu tugas kepada qadi mahkamah. Wa adadihi, dan bilangan dia, bilangan susuan. Di sisi mazhab kita 5 kali susu kan, 5 kali susu kena sebut. Jadi susu berapa kali? Wa tafarruqil marrat, dan berselangnya setiap kali susuan tu. Lepas susuan pertama, bila pula menyusu? Selang berapa hari, ataupun selang berapa jam, atau selang berapa masa. Wa usulil labani ila jawfihi fi kulli rad'atin, dan sampainya susu ke dalam perut budak tadi pada setiap kali susuan. Jadi perempuan tadi kena khabar, saya menyusu tu memang budak tu telang. Takut kok susu jeluak. Jeluak tak dah telang, tak kira, tak dah masuk dalam. Maknanya susu tu duduk di tekak, lepas tu jeluak muntah. Jadi susu tu tidak dimakan. Budak tadi tidak mendapat susu dalam perut dia tu. Maka dia kena sebut. Makna secara umum lah, makna kalau memang menyusu tinggal lama susu, lepas tu contoh orang duk tinggal lama kepada seorang puang, lepas tu perempuan tu memang dia ada anak, lepas tu anak nyusu, lepas tu dia pun susu ke anak, lain tu maklum lah, makna memang susu betul lah. Ini kadang-kadang benda ini perlu, kalau contohnya benda yang sekejap-sekejap, nak tahu sah ataupun dikira atau tidak dikira susuan tersebut. Okay, habis. Jadi ulama tengok pula ni. Sebab itu antara tugas para fuqaha ni, dia kena memerhatikan bi'ah sekeliling dia. Dia kena fahmul waqi', kena faham situasi sekitar, situasi semasa. Kalau berkaitan susu, dia kena faham situasi macam mana nak kira susuan tu sah atau tidak. Dia kena tanya lah. Para ulama fuqaha ni kebanyakan lelaki, ada juga faqihah, perempuan yang faqih, tapi kebanyakan lelaki lah. Kebanyakan lelaki. Jadi dia tak menyusu, macam mana nak tahu? Tanya orang puang, tanya bini, tanya orang menyusu, tanya ibu susu. Kata pengarang wa yu'rafu binadharil halabin wa ijarin
wazdiradin wa biqara'ina kamtisasi thadyin wa harakati halqihi ba'da ilmihi annaha dhatu labanin wa illa la yahillu lahu an yashhada li'anna al-asla 'adamul labani. Katanya sampainya air susu ke dalam jauf. Jauf ni makna rongga. Jauf bahasa Arab tu, jauf tu makna rongga. Sampai dalam rongga, sampai dalam makna dalam perut lah. Sampai dalam perut budak. Bisa diketahui dengan melihat air susu yang diperah, lalu disuapkan dan tertelan, atau dengan berbagai qarinah. Qarinah ni makna bukti-bukti. Qarinah pun bahasa Arab, bukti-bukti. Seperti misalnya adanya radhi'. Radhi' itu anak susu. Adanya radhi' menyesak puting ambing susu. Isak puting. Ngopek lah maksudnya. Lalu kerongkongannya bergerak. Kerongkongan. Kokong. Ni hakum. Hakum budak tu. Bukan hakum mak. Nak hakum mak ikut dia lah. Susu ni budak tu. Dia isak susu. Dah di dada perempuan tu, makna gerak halkum dia. Setelah ia yakni saksi mengetahui bahawa murdi'ah memang mempunyai susu. Semua tadi tu setelah dia tahu perempuan hak susu tu memang ada susu. Bukan berlakon saja. Bukan berlakon saja. Nampak tak? Kadang ambil je letak dekat dada dia. Dia buka apa ni? Buka dada, letak dada. Susu tak ada. Tak boleh. Setelah tahu bahawa perempuan tu mempunyai susu. Kalau tidak, maka tidak halal kesaksiannya, kerana dasar permasalahan adalah bahawa air susu itu tak ada. Ini kembali kepada masalah al-istishab, al-aslu al-adam. Kita baca balik. Kata pengarang, wa yu'rafu binadharil halbi, dan dikenali berlaku proses penyusuan tu dengan melihat kepada susu. Proses orang puang tu keluar susu. Kadang-kadang orang puang kan, dia nak utubik susu, dia urut, dia pecek. Buat ijar, lepas tu dia pun suap. Ijar ni mana dia pun suap. Susu tu dia tok kat mulut. Wazdirad. Izdirad ni al-bal'u, telang. Budak pun telang. Jadi dia pun perah-perah, urut-urut dia punya putih ke, dia tekan, lepas tu dia pun tok bayi, budak pun risau. Nampak tak? Dia sebut juga tu sebab apa? Nak supaya tahulah. Supaya tahu, tapi tahu belaka orang ada anak, tahu belaka lah. Nampak tak? Jadi benda ni maknanya bukti ataupun keterangan sebegitu tu, kalau berlaku syubhah, dia kena sebut lah. Dah awak tahu mana isap susu? Contoh. Nak orang dakwa kan? Dah awak tahu mana dia isap susu? Kata anak susu awak ni, awak tahu mana? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab, tahu orang ni tak tahu ni. Macam mana dia boleh kata isap susu bini dia? Dah dia tahu mana isap susu? Nampak? Jadi dia nak saksi bahawa berlaku penyusuan tu, dia kena tahu. Kemudian wazdirad. Izdirad ni makna al-bal'u, telang. Budak pun telang. Wa biqara'ina, dan juga dengan beberapa bukti-bukti. Kamtisasi thadyin, seperti menghisap dada. Jadi budak tu isap. Isap putih ibu tadi. Wa harakati halqatin. Halqatin. Halqum dia dah. Wa ke halqatin tu halqihi. Halqihi dah. Sini dia tak titik. Halqihi. Wa harakati halqihi, dan bergeraknya halqum budak tadi. Jadi budak tadi dia gerak. Tekak dia tu gerak, halqum dia gerak. Kalau dia tengok halqum kadang budak ni kan, dia orang panggil apa? Sihat ke guanya kan, tak nampak perut dah pun dah. Nampak perut, nampak dada, nampak. Kan dia nampakkan dia minum. Ba'da ilmihi, semua itu setelah dia mengetahui annaha dhatu labanin, bahawa perempuan tadi mempunyai susu. Memang dia ada susu.
tahu bahawa perempuan ni ada susu. Dia ni ada susu ni, nampak tak? Dia ada beranak ni. Ataupun dicocok. Cocok boleh tak? Cocok pun boleh. Tak mesti maknanya susu tu susu hak hasil dengan semula jadi. Kalau dicocok hormon pun, tapi tubik susu, kira susu. Nampak? Tu kadang-kadang boleh orang nak ambil anak susu ni kan, ataupun nak ambil anak angkat tak? Nak ambil anak angkat supaya menjadi susu, senang berurusan berkaitan aurat dengan dia ataupun dengan suami, maka caranya nyusu. Kalau ada adik-beradik, kalau nak mudah dia gini orang cerita. Maknanya kalau perempuan tak, kalau budak anak angkat tu perempuan, bagi dia nyusu dengan adik-beradik suami. Kalau anak angkat yang nak ambil tu perempuan, bagi dia nyusu dengan adik-beradik suami. Sebab bila disusu adik-beradik suami, jadi mana? Jadi pak saudara susu lah. Adik, katalah adik suami tu puang, adik suami tu puang, jadi mak susu dia. Jadi suami adik-beradik dengan tu, makna pak saudara susu. Selesai lah. Dah dia puang dah. Anak puang anak angkat. Kalau anak angkat lelaki, bagi menyusu dengan adik-beradik isteri. Adik-beradik isteri. Kalau isteri tak ada susu, kalau zaman sekarang boleh pakai hormon atau boleh cocok lah. Kalau tidak mudarat. Kalau tidak, mana cari adik-beradik bagi perempuan, ataupun ada yang talian nasab dengan perempuan, supaya jadi anak lelaki ni jadi mahram dengan isteri. Lepas tu dengan suami tak ada masalah sebab sama jantina. Okey. Maka dia kena tahu bahawa perempuan tadi zatul labanin, mempunyai susu. Wa illa, jika tidak, kalau tidak, wa illam ya'lam annaha zatul labanin, kalau dia tidak tahu perempuan ni ada susu ke tak ada susu, tak tahu. Tak tahu perempuan ni ada susu tak ada susu. Tapi tengok macam budak tu, perempuan ni jaga. Tapi tak tahu perempuan tu ada susu tak ada susu. Lam yahilla lahu ay yashhada. Lam yahilla lahu ay yashhada. Tidak halal bagi si lelaki tadi menjadi saksi terhadap penyusuan tu. Tak boleh nak jadi saksi lah. Sebab dia tidak tahqiq, dia tidak yakin bahawa perempuan tu ada susu. Kenapa? Li'annal asla adamul labani, kerana kembali kepada hukum asal. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal perempuan ada susu tak ada? Ada susu tak ada? Asal tak ada susu. Maka nak mengisbatkan, nak memastikan ada susu, mesti kena ada bukti yang yakin. Kalau tidak, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal, perempuan tak ada susu. Nak mengatakan ada susu tu kena ada bukti. Habis. Kemudian katanya wala yakfi fi ada'i syahadati zikruhu al-qara'ina bal ya'tamiduha wa yajzimu bisyahadati. Dalam memberikan persaksian tidak cukup dengan sekadar mengemukakan qarinah, bukti-bukti, tetapi qarinah tersebut dipedomani untuk kemudian mantap di dalam persaksiannya. Sekarang ni dia ajar pula bagaimana cara nak melakukan penyaksian. Cara nak melakukan penyaksian ni pun kena pandai kau ni. Kalau dalam mahkamah, dalam court, ada civil court ke apa, dia ada cara penyaksian. Kalau salah cara penyaksian tolak saja. Tolak saja, sama tak pendakwaan. Kalau pendakwaan tak betul, statement pendakwaan tidak betul, kadang-kadang tolak saja. Waktu tak menang tu perlu kepada ikut tata cara ni. Jadi dalam Islam pun dia ada cara dalam memberi penyaksian. Okey. Kata pengarang, wala yakfi fi ada'i syahadati, tidak memadai pada nak melakukan penyaksian
Zikruhu al-qara'ina. Zikruhu jadi fa'il bagi yakfi. Menyebutnya akan qarinah-qarinah. Dia sebut qarinah saja. Oh, perempuan ni nyusu. Perempuan ni saya tengok dia nyusu. Dia sebut gitu aja. Itu dia sebut bukti, dia sebut qarinah. Dah lafaz penyaksian ni kena ada. Bal ya'tamiduha, bahkan taklah dia berpegang berpedomani, dia kata sini molek kat tu ayat dia tu. Berpedoman ni benda itu dia kena pegang, dia kena bergantung kepadanya. Wa yajzimu bisyahadah, dan dia hendaklah memutuskan dengan syahadah penyaksian ni. Saya menyaksi bahawa aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku melihat perempuan ni menyusu anak ni berapa kali, bila gitu. Contohlah. Dia kena sebut. Tak memada dia sebut saja, tak dia tengok saja tak boleh. Dia kena sebut penyaksian. Aku bersaksi bahawa si fulan bin si fulan pernah menyusu anak ni pada tahun begian beberapa kali. Nampak? Habis. Kemudian katanya walau syahida bihi dunan nisabi aw waqa'a syakkun fi tamamir rad'ati awil haulaini aw wusulil labani jawfar radhi' lam yahrum an-nikah lakinnal war'a al-ijtinabu wa illam yukhbirhu illa wahidatun. Okay, kata pengarang, apabila saksi radha, saksi radla, saksi radha lah tu kan, saksi radha kurang cukup nisabnya, yakni 4 wanita atau 1 lelaki dan 2 wanita, tak cukup. Atau terdapat keraguan mengenai sempurnanya jumlah tegakan, atau mengenai umur 2 tahunnya, atau sampainya air susu ke dalam jauf, ke dalam rongga, ke dalam perut budak, maka tidak diharamkan nikahnya. Kalau tak cukup syarat penyaksian tersebut, maknanya saksi tak diterima. Bila tak diterima, tidak sabit adik-beradik susu, maka boleh nikahlah. Tetapi yang wara' adalah menyingkiri pernikahannya sekalipun hanya diberitakan oleh seorang wanita saja. Okey. Jadi sekarang ni dia kalau tak cukup syarat, dia kata. Kalau tak cukup syarat, dia kata walau syahida bihi dunan nisab, kalau bersaksi dengan radha itu, dengan penyusuan itu, dunan nisab, kurang daripada nisab yang diperlukan. Nisab ni makna bilangan. Bilangan saksi berapa? 4 orang wanita, atau 2 orang lelaki, atau seorang lelaki 2 orang wanita. Itu paling kurang tu. Kalau lebih tak ada masalah lah. Aw waqa'a syakkun fi tamamir radha'at, atau berlaku syak pada sempurnanya bilangan susuan. Jadi dia syak. Tak, perempuan ni susu 5 kali ke tak cukup? Ke 2 kali je? Ke 3 kali je? Bilangan 5 kali susuan tu tidak yakin. Awil haulain, ataupun pada 2 haul. Haulain ni makna 2 tahun. Makna budak ini, adakah dia disusukan dalam tempoh 2 tahun ke selepas 2 tahun? Sebab apa? Sebab untuk mensabitkan anak susuan, penyusuan tu mesti berlaku pada dalam umur 2 tahun dan kurang. 2 tahun dan kurang. Makna 2 tahun kurang makna sempurna 2 tahun lah. Jangan makna kalau sempurna 2 tahun lepas tu tak boleh. Lepas tu tak boleh. Jadi apa nama ni? 2 tahun haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Dalam tempoh 2 tahun tu penyusuan itu diterima. Tapi dia syok. Budak ni besar dah ke nyusu ke menyusu semasa dalam tempoh 2 tahun.
ataupun wusulil labani, dia syok pada sampainya susu ila jawfir radhi', kepada dalam perut budak. Budak ni nyusu ni dia telang nak susu ke jeluak mutah. Nampak? Dia syok. Maka lam yahrum an-nikahu, nikah tak jadi haram, maksudnya boleh nikah. Sebab apa? Sebab tak sabit adik-beradik susu, maka boleh menikah. Namun ni istidrak, walaupun boleh menikah, lakinnal wara'a, tetapi yang waraknya, yang kita panggil hak selamat, jalan selamat, jalan warak, alishtinabu, hendaklah dijauhi. Moleknya tak payahlah, walaupun tak cukup bilangan susuan, tapi yang afdal, yang waraknya, kira tak usah nikah lah, cari apa orang lain. Tak, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Nampak tak? Hak tu hak mak ayah besarkan anak, tapi anak dah bila kelabu mata dengan cinta, tak dengar besar mak ayah dia. Nak inak tu jugalah. Kata tak apalah, wah banyak lagi hak lain. Bunga bukan sekutung. Nampak tak? Tak boleh dengar. Masa nak nikah, lepas tu baru menyesal. Kalau aku ikut mak ayah aku kata maknanya, lepas tu baru menyesal. Itulah. Biasalah benda gitu. Maka cari hak lain. Afdalnya jangan nikah. Sebab apa? Ada syubhah. Walaupun tak haram, walaupun tidak haram. Wa illam tukhbirhu illa wahidatun, walaupun tidak memberitahu kepadanya kecuali seorang. Walaupun seorang je pun. Walaupun seorang, maknanya tak cukup penyaksian. Tak cukup penyaksian. Jadi patut tak boleh terima. Tak, waraknya tak payahlah, cari orang lain. Cari perempuan lain. Ni pada zaman Nabi SAW dah. Uqbah ibnu Harith, dia kata aku datang berjumpa Nabi SAW. Uqbah ibnu Harith datang berjumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan, aku menikah dengan seorang perempuan ni. Faja'atna imra'atun sauda, lalu tiba-tiba mari seorang perempuan yang hitam. Perempuan hitam ni biasa ghalib zaman dulu, makna hamba kan? Tiba-tiba mari seorang hamba perempuan hitam. Tapi boleh jadi bukan hamba pun. Dia sebut imra'atun sauda, perempuan hitam. Bila kami menikah tu, mari seorang perempuan hitam. Faqalat qad arda'tukuma, lalu perempuan tu kata, aku nyusu kamu berdua ni. Aku nyusu dua orang ni. Wahiya kadhibatun, dan perempuan ni berdusta. Kata Uqbah ibnu Harith, Uqbah kata, perempuan ni aku rasa dia tipu. Tapi perempuan ni mengaku bahawa dia menyusu aku dengan isteri aku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? Dia kata, kaifa tasna'u biha wa qad za'amat annaha, kaifa tasna'u biha wa qad za'amat annaha arda'atkuma, bagaimana kamu nak buat dengan perempuan ni, padahal dia telah mendakwa dia telah menyusu kamu berdua. Da'ha minka, biarlah dia. Nabi kata biar apa? Da'ha minka, maksudnya biarlah perempuan isteri kamu tu, maksudnya talliqha. Nabi kata mu talaklah isterimu hak nikah tadi tu, talaklah. Nabi beri saranan kepadanya supaya talak. Faqala Uqbah tanya lagi, faraja'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tanya balik Nabi. Itu kata ini sahabat Nabi, dah cinta dah. Sama dah, ni nak ke puang tu nak nikah dah. Nabi kata suruh tolak, dia tanya lagi Nabi. Faraja'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah innaha imra'atun sauda, aku kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, itu perempuan hitam. Perempuan hitam maknanya dah kait buat ni, bila pula mak aku suruh dia nyusu ke mana. Jadi makna benda yang pelik lah, dakwaan yang pelik. Maksudnya fala yuqbal qauluha, tidak boleh diterima perkataannya. Orang ni pula kita tak tahu sikah ke tak sikah perempuan ni. Maka Nabi kata, alaisa wa qad qila, tidakkah dia kata kan dia kata dah kan dia menyusu kamu dua. Fa arsyadahu, lalu Nabi SAW ajak Uqbah ibnu Harith supaya dia tolak.
Akhir dia terima jugalah. Nampak sahabat Nabi, bila Nabi khabar dia terima. Cuma timbul persoalan lah tu, nak meneguhkan lagi keyakinan ni, bukan nak yakinkan Nabi. Jadi apa yang Rasulullah ni kadang-kadang Rasulullah ni Allah Ta'ala beri kepada dia pada setengah ketika dapat tahu apa yang berlaku, hakikat yang berlaku sebenar. Jadi zaman dulu tak pelik, zaman dulu tak. Orang tua ke sawah, orang tua sawah pergi cedung ke mana tak, tinggal anak ke rumah jiran. Tinggal anak ke rumah jiran. Jadi lama dah pisah, tiba-tiba nak nikah dengan jiran, tak tahu. Jadi tu kadang-kadang benda itu tak pelik lah pada zaman-zaman dulu berlaku. Jadi dalam masalah Uqbah bin Harith ni, perbuatan Nabi ni, kalau kita kata memang hakikatnya betul, jelaslah. Hatta begitu pun perbuatan Nabi itu memberi irsyad, memberi panduan bahawa kalau berlaku syubhah pada pensabitan susuan, kalau tidak cukup syarat, maka hukum nikah boleh, cuma aula dan lebih afdal ditinggalkanlah, cari perempuan lain. Nampak? Habis. Itu kata pengarang, dia kata maka hendaklah dia mengambil yang wara'. Na'am in saddaqaha yalzamul akhdhu biqauliha. Memang jika ia membenarkan ucapan seorang wanita itu, maka wajib mempedomani beritanya. Tadi kalau dia tak yakin, tapi kalau dia yakin, na'am, benarlah begitu. Namun in saddaqaha, kalau seorang itu membenarkan perkataan seorang wanita tadi, yalzamul akhdhu biqauliha, maka wajib dia ambil dan berpegang pada perkataan perempuan tadi. Kalau dia percaya perempuan ni kata, dia kena pegang, dia tak boleh nikah, haram pula dia nikah. Nampak tak? Dan tidak sah pula. Tidak sah. Kemudian katanya wala yathbutul iqraru birradha'i illa birajulaini adlaini. Adalah tidak bisa diterima ikrar adanya radha' pada dirinya sendiri kecuali dengan adanya saksi dua orang lelaki yang adil. Okey. Ni masalah ikrar. Jadi masalah di sini, kalau seorang itu ikrar, dia mengakulah, mengaku dia itu ada berlaku penyusuan, maknanya dia menyusu, maka penyaksian itu, pengakuan itu hendaklah didatangkan saksi, dua orang saksi. Dia tak boleh mari pakai orang puang saja. Sebab apa? Sebab tadi orang puang saja tadi, dia saksi kepada peristiwa penyusuan. Jadi peristiwa penyusuan ni, benda ini kadang-kadang ada benda yang sama-sama orang puang boleh tahu. Ada pun berkaitan pengakuan seorang lelaki bahawa dia tu anak susu, dia menyusu dengan si fulan. Hak ni orang lelaki pun boleh tahu. Tak, dia kata orang lelaki boleh tahu, bukan dia tengok proses penyusuan. Sebab itu di sini dia kata dalam masalah ikrar, seorang lelaki dia mengaku bahawa dia menyusu dengan si fulan, maka tidak diterima kecuali dengan datang dua orang saksi yang adil. Wala yathbutul iqraru birradha'i illa birajulaini adlaini. Tidak sabit ikrar dengan penyusuan kecuali dengan dua orang lelaki yang adil. Barulah sah ataupun barulah diterima ikrar tersebut. Nampak? Beza sikit lah. Tapi sebenarnya ni bukan kerja kita ni, kerja Tok Hakim. Kerja Tok Hakim, Tok Qadi untuk menentukan. Cuma kalau kita tahu tu, ilmu ni tak rugi kalau tahu. Tak tahu satu masalah, ta'allamu mas'alatin, satu masalah itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Jadi ilmu pun ibadat juga, kita tahu. Walaupun ilmu tu kita tak guna, kita bukan nak masuk mahkamah nak jadi saksi pun, cuma kita tahu. Dan benda ini sangat penting bagi orang yang terlibat dalam penghakiman dan juga qadi ni.
dia kena tahu selok belok ni, kena tahu macam mana cara, hak mana perlu didahulukan dalam penyaksian dan juga bukti-bukti tersebut. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, au musaharatin. Yang seterusnya, perempuan itu menjadi haram dengan sebab musaharah. Musaharah ni persemendaan, menatu, mertua. Kata muallif, au musaharatin, atau juga kemahraman dengan pertalian musaharah, perbesanan. Panggil besang kok. Besang ni makna, besang mana besang? Besang makna antara mertua dengan mertua. Betul? Tu panggil besang tak? Birah antara natu-natu. Antara menatu dengan menatu panggil birah. Kalau mertua sama mertua panggil besang. Antara mertua dengan mertua dia panggil besang. Dia kata perbesanan. Kalau ikut apa kena tu, bukan ukur sama tua ni, bukan ukur sama mertua. Bukan sama mertua ni makna mertua dengan anak mertua. Faham tak? Kalau mertua sama mertua, boleh nikah tak? Mertua sama mertua boleh nikah tak? Anak nikah tak? Tak boleh tak? Dia tu keluarga 69. Tengah balik. Tengah balik. Tadi nikah tu kan? Tak? Tengah balik. Jadi dia bukan isu antara mertua-mertua tu. Tak ada kaitan tu. Tu tak ada masalah, boleh menikah. Anak ambil anak, pak ambil mak. Nampak tak? Jadi jimat sikit. Mungkin PKP ni dah jamu dah. Jamu pun tidak. Sekaligus tu. Dah jamu dah. Jadi dia maksudkan perbesanan. Saya tak tahu bahasa Indonesia akan masuk besang, saya tak tahulah. Tapi makna kalau bahasa buku dia panggil persemendaan. Tak, persemendaan, iaitu masalah seorang tu nikah dengan perempuan. Jadi mak perempuan tersebut gitu. Tok dia, anak perempuan tersebut, menatu, mertua. Itu masalah di sini. Okay? Jadi ini masalah baru, musaharah. Kata pengarang, fatahrumu zaujatu aslin min abin au jaddin li abin wa ummin wa in ala min nasabin au radha'in wa faslin min ibnin wa bnihi wa in safala minhuma. Makanya haram mengahwini isteri orang tua. Isteri orang tua, isteri pak. Isteri pak tak boleh lah, sebab jadi mak tiri. Musaharah tu. Jadi dia, bini pak kita tu dengan kita jadi mana? Anak tiri lah. Anak tiri. Baik ayah atau kakek. Kakek ni maksudnya toki. Aslin tu asal kita, ayah ataupun kakek. Kakek toki. Dari pihak ayah ataupun ibu. Toki belah ayah atau toki belah ibu. Dah kira. Isteri toki belah mak. Isteri dia mahram kita tak? Faham tak? Atau ibu dan terus ke atas. Atas lagi lah kalau ada moyang. Dari segi radha', sama ada hubungan itu dari segi radha', dia itu ataupun nasab, susuan. Dia itu pak susu kita. Pak susu kita tapi nikah dengan perempuan. Jadi mak susu tiri. Mak susu tiri. Dah lihat? Apa? Sama ada dari segi radha' ataupun nasab. Nasab mudah je lah, macam kita sebut tadi lah.
Juga isterinya keturunan. Ni alif bawah pula ni, alif bawah. Isteri keturunan, anak kita menikah dengan seorang perempuan. Jadi perempuan tu jadi menantu kita, tak boleh haram. Isterinya keturunan, baik anak atau cucu. Cucu. Dan terus ke bawah, dan lagi bawah, turun ke bawah lagi ada cicit. Dari segi nasab mahupun radha. Sama ada tadi tu anak sungguh, anak nasab ataupun anak susu. Ni kena jaga kau ni. Tapi zaman sekarang Allah lah, anak tu bukan anak kita, anak susu. Lepas tu anak susu tu ada anak. Jadi anak kepada anak susu, cucu susu. Jadi cucu susu. Dia jadi tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi ni kita kena sambung minggu depan. Apa? Kalau kita boleh lukis depan, ada whiteboard tu kita lukis depan supaya mudah untuk kita tengok. Sekadar tu saja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.